Terima kasih kerana anda terus menemani kami dalam Borak Tesiping. Tadi Gas cakap Gas nak pergi pantai kan? Cancel lah. Tak beranilah nanti pulang daripada pantai tu malam-malam. Kena COVID. Bukan. Ini sebab kita tetamu kita hari ni. Kalau semalam kita borak pasal apa? Sihir kan? Hari ni? Hari ini Nurul bawa kumpulan daripada Seven Brothers dan V12. Maksudnya kumpulan aktiviti paranormal. Yes, Hantu. yes. Sebab tu Gas tak nak pergi pantai. Tanpa melengahkan masa, kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini. Itu Syam, dan Jeff. Syam dan Jeff adalah daripada kumpulan Seven Brothers. Dan adalah daripada V12. Okey, kita nak tahulah Nurul. Sebab selalu orang cakap, kita selalu nampak ataupun dengar daripada orang je cerita hantu ni. Sekarang ni kita dah nampak mereka bertiga depan mata. Bukan nak cakap korang hantu, bukan. Tapi kita nampak orang yang suka mencari hantu ni depan mata. Maksudnya korang mungkin mempunyai pengalaman sendiri berdepan dengan makhluk gaib ini. Maksudnya, benda yang korang buat kat social media ni, adakah konten semata-mata ataupun memang jumpa betul-betul depan mata tu? Okey. Saya memperkenalkan diri saya Syam. Saya daripada tim Seven Brothers. Bagi pengalaman saya sendirilah. Saya bersama saya dengan tim saya sendiri. Benda tu kita tak menduga. Bila dia nak datang, dia datang. Kita tak kata orang kita tak dapat tentukan masa. Ya, kita tak dapat kalau tentu. Dia nak munculkan diri, dia memang munculkan diri. Tak semestinya kita buat. Jadi betul-betul hantu tu wujud ataupun kelibat sahaja. Kita tak dapat nak andaikan betul-betul hantu tu. Memang dia memang wujud. Tapi bukan hantu. Apa? Dari zaman dulu kan orang dah kebiasaan. Nada suara. Aku takut. Kebiasaan orang kan sebut hantu-hantu. Dia lebih kepada jin. Tapi kalau pagi-pagi macam ni, pagi-pagi Ahad ni tak ada hantu kan? Dia malam kan? Dia tak kira lah. Tak kira. Kau Gas. Tak kira pagi malam. Dia tak kira pagi malam sama. Kita duduk macam ni pun kita tak tahu dia ada. Kita tak dapat tengok. Kita tak nampak lah. Tak nampak. Cuma kita sebenarnya kami orang sebenarnya paranormal ni tujuan sebenarnya bukannya mencari hantu lah. Kita cuma mau merungkai kewujudan alam gaib lah. Itu sebenarnya. Kita mau tahu contoh ada orang dekat kampung ni kan dia macam contoh. Di sini kami orang selalu nampak macam selalu dengar bunyi-bunyi tangisan. So kita orang sebagai paranormal ni kan kita orang agak pergi rumah sana lah. Maksudnya contoh kita mau merungkai. Benar ke tidak kewujudan benda itu ada ke tidak dalam situ kan? Kita cuma merungkai, bukan sebenarnya kita cari hantu, tidak. Kita mau merungkai benar ke tidak benda itu ada dekat situ, macam tu. Seperti mengkaji. Mengkaji. Itu benda tu lari kan? Kita cuma mengkaji saja. Betul. Pernah tak mengalami pengalaman, apa pengalaman yang paling seram dan nyata yang pernah alami? Okey, dalam pengalaman saya mewakili kumpulan V12 kumpulan saya sendirilah. Okey. Dalam pengalaman semua hidup saya, sepanjang saya pernah bergiat dalam paranormal, hantu tu cuma dipengaruhi dari segi perkataan dan percakapan saja. Itu yang selalu kita percaya tahu. Sebenarnya hantu ni memang tak ada lah. Apa yang dicakap tadi itu pun jin ataupun iblis. Jadi makhluk ciptaan Allah ni, makhluk ciptaan Tuhan ni, dia boleh menjelma sebagai apapun. Apapun. Jadi dalam bidang paranormal ni sebenarnya adalah bukan hanya melebihkan kepada untuk mencari entiti. Jadi bidang paranormal ini ditubuhkan hanya untuk belajar sesuatu yang kita susah nak explain. Jadi kalau netizen kata paranormal ni adakah semata-mata untuk mendapat perhatian dan pujian daripada netizen ataupun diorang buat memang untuk ini kita cuma hobi saja. Paranormal ni kita boleh kaitkan kepada perubatan Islam. Itu tu pun boleh kita cakap paranormal. Dari segi macam itulah. Kita tak ada kata orang macam mana? Paranormal ni semata-mata nak meraih view populariti tak. Kita semua tu hobi kita, minat kita di situ juga. Lain orang lain minat lah. Berkongsi dengan umum. Nur nak tanya pasal kecaman tadi.
Macam mana kecaman yang orang kata Netizen. netizen. Kita buat untuk bertujuan untuk merungkai sesuatu yang kita tak pasti ada ke tidak. Tapi diterjemahkan sebagai satu perkara yang diada-adakan dan itu adalah kecaman daripada netizen. Macam mana menghadapinya? Itu hadapi dengan pikiran yang positif saja. Ambil yang positif. Betul. Jadi yang negatif tu ditolak. Kalau nak percaya. Kalau Percaya itu terpulang bagi netizen yang masing-masing lah. Kita yang penting kita dia dah boleh- buktikan dengan jujur. Dia boleh apa kita kata? Boleh merasai sendiri. Ikut kita. Join bersama kita. Pergi satu tempat, kita try. Gas tak coba kan? Gas memang suka tempat yang seram-seram dan ingin mencoba. Boleh. Tak ada saya masalah. suka tengok cerita seram je. Tapi kalau nak rasai sendiri tu nauzubillah min zalik. Jadi pun sebenarnya kepentingan paranormal ada satu boleh belajar arti positif dan Mengenali negatif. diri lah. Untuk mengenali diri sendiri. Mengenali jati diri kita. Jati diri kita sendiri. Siapakah diri kita yang sebenarnya? Semacam kita uji nyali. Tadi cakap macam satu perubatan. Yes. Perubatan. Jadi pernah tak sampai sanggup buat perkara yang syirik ataupun kurafat gara-gara taksub dengan paranormal ini? Bagi saya bersama dengan tim saya memang tak pernah. Kita Sebab ubat kita dah ajaran kita dah cukup. ikut ajaran Kita agama ikut Islam. ajaran Kita agama ubat orang pun Islam. dengan cara ruqyah punya macam Ruqyah, ayat-ayat dengan suci ayat-ayat Al-Quran, Al-Quran. 3 kul, ayat Yasin semualah kita guna. Kita Untuk guna ubatan ayat-ayat itu Quran. ruqyah punya. Kita tak terlalu Hmm. komplit, memang tak absurd benda tu. Maksudnya adalah taksub. tak ada. Pergi untuk orang kata eksperimen, Eksperimen, merungkai sesuatu explore. perkara yang tak pasti. Lepas tu orang kata kalau benda tu muncul, kemudian kita boleh maklumkan kepada orang yang ada something di situ. Tapi terpulang sekali lagi kepada penonton untuk percaya ataupun tidak. Saya sebenarnya curious nak tahu lagi ni. Tanya je. Apa ataupun rupa paling seram entiti itu yang kau pernah tengok? Macam mana rupa? Rupa kau, Gas. Okey. Aku rasa aku ditoyol. Okey. Yang pernah kami hadapi dalam tahun 2018 Okay, ah. di mana lokasi tu? Di lokasi kami terpaksa rahsiakan faham. sebab kita tak nak nanti Okey. apa-apa yang berlaku. Apa yang terjadi kat situ? Sebab semasa tu kami membuat satu uji nyali lah. Uji nyali. Untuk Uji apa? Uji Uji nyali. nyali. Uji nadi. Untuk subjek yang diletakkan di berseorangan. Jadi yang diuji nyali adalah kru saya sendiri. Jadi dalam memang lamalah kita nak merungkai suatu kawasan tu. Kita ternampak apabila kita mengkaji balik, menilai balik video yang live tu, ternampak wajah pocong. Wajah dia. Yes. Dia punya wajah. Tapi Wajah. saya yang uji Tapi nyali kan separuh. saya tak nampak. Saya duduk. Kau nampak dekat rakaman. Rakaman Yes, saja. Macam dekat mana wajah dia? Kau boleh explain? dia Macam ni kaki dia putih-putih macam separuh nampak badan lah. Putih je. Dia punya muka tak nampak sebab putih macam jauh. asap. Saya cakap juga. Ya, itulah yang suka dengar sebenarnya. Sebab tu saya katakan bahawa kalau saya tak 100% percaya, tapi saya dengar cerita ni sebagai satu orang kata hiburan sebab ini boleh dijadikan konten dan pada masa yang sama untuk kita tahulah benda tu ada dan tak cukup sekali tu, tak taksub sangat kan. Itu adalah rezeki mata Apa lah. sebenarnya motif? Rezeki mata tak nak lah rezeki. Dia rezeki benda lain. Apa motif ambil live semasa buat apa? Motif. Motif kita buat live macam ni tahu. Tak semestinya kita nak kejar famous atau sama apa yang dikatakan. Tapi kita nak bawa dia orang yang untuk rasai sendiri. bukan merasai sendirilah, macam mengajak dia orang sama-sama Kan? walaupun tak dalam tak bersama berdua macam ni. Macam Orang boleh tengok jomlah live lah. kalau tak mampu nak ikut bersama, jomlah serta kita dalam live. Okey. Lepas tu kalau dalam live tu kita orang boleh communicate, dia boleh komen. Lepas tu kita boleh tahu apa yang dia orang nak. Kan? Tapi dalam live dia orang komen berbeza. mendapat Dia bukan berada di tempat lokasi tersebut. Dia hanya komen, dia tak merasa. Tak merasa keadaan dekat. Sungguhnya kencang ya. Banyak kan netizen lah banyak. Dari segi ni kita masih ada lagi masa seronok Syarul Bazali pagi-pagi Ahad ni. Masa malam takut esok tak dapat bangun. Tak dapat tidur, esok saya nak bangun untuk live. Okey. Ni tadi rupa
Kalau suara-suara dia dengar tak? Macam mana? Diorang benda ni dia suka lontaran suara ni macam mana? Dia punya buat bunyi tu. Yang mengilai pernah saya dengar. Mengilai, apa? Yang macam bunyi teriakan pontianak macam macam tu bunyi. Tapi dia tak tapi berapa tak kuat lah dia macam antap Betul orang cakap. Orang cakap kalau bunyi dia betul dekat, halus, dia dekat. dekat. Kalau dia kalau Kalau bunyi tak silap, kuat dia kalau jauh dekat. Kalau dekat jauh. adakah itu betul? tapi itu Oh, cuma alam. Allah dah tahu. Itu Allah mungkin berani mitos nak semata-mata. cakap. Kita nak tahu juga mengenai ni, apa? Mata batin kata orang. Ada orang yang nak buka ni, dia punya apa? Mata supaya bukan buka mata lah buka ni pandangan supaya dia boleh tengok benda-benda halus ni. Jadi antara ni mungkin ada yang diberi Kelebihan. boleh melihat benda tu mungkin. Mata Kita batin tak ni ada. kita belum sampai ke tahap Ke tahap tu lagi. Kalau kita setakat kita nak merasa auranya ataupun kita secara kebetulan mungkin ada nampak. Kalau membuka mata batin kita belum Memang kita sampai tak ke ada- tahap. tak sampai ke situ. Adakah ini gifted ataupun memang apa sendiri berani nak pergi tempat yang seram, lepas tu aku nak tengok hantu? Itu adalah tergantung dengan minat. Minat. Itu adalah hobi kita. Kalau cakap pasal minat kan, kenapa banyak-banyak minat nak cakap ni. Itulah lain orang lain minat. Minat. Itu tak tergantung sama. pada pilihan ke dia sendiri. Itu yang kita, terbaik bagi diri sendiri. Ya ke? Ada orang minat bersikal, ada orang minat Ya. swimming Tapi pool apa semua. hobi kita ni kalau diikutkan lah, kalau dia pandangan saya lah, hobi kita ni mahal. Dari segi peralatan lagi. Alatannya dari segi apa? Kalau dari segi peralatan zaman sekarang kan menggunakan monitor, Camera apa semua. handcam, apa lagi secontoh infrared. Infrared. Itu barang-barang macam tu memang mahal lah, memang mahal. Kalau diikutkan. Maksudnya Nurul sebenarnya diorang ni mempunyai konten yang jarang-jarang orang lakukan. Kalau kita lihat dari sudut positif, apa yang pengalaman yang mereka timba ni, mereka boleh aplikasikan kalau satu hari nanti mereka nak buat filem ataupun drama seram, mereka dah ada pengalaman tu. Betul. Jadi boleh kongsikan tak social media ataupun platform yang orang boleh tonton video korang? Ada tak social media ataupun kat mana-mana yang orang boleh tengok? Okey, ada. Dekat Facebook ada. Facebook, nama? YouTube, YouTube. Okey. Boleh cari nama apa? Boleh cari nama macam Seven Brother Paranormal Crew. Adventurous 12 AM, Paranormal. Lepas tu YouTube pun boleh tengok dalam Seven YouTube. Brother Dalam Seven SPBC. Brother, SPBC. SPBC. Seven Brother Paranormal. Ada dalam YouTube. Ada Kita boleh. terfikir nak buat filem? Cita-cita besar tu memang ada lah. Kan? Alang-alang ni biar kita push lagi. Kita buat filem, Itulah. drama. Nanti kata orang, ini baru konten. Untuk Itulah hiburan hobi. orang. Itulah hobi kita, bukan setakat apa yang saya cakap tadi. Kita kena pandai shift lah. Orang selalu pandang negatif apa, kita ambil positif. Ya, positif. Kita buat itu jadi kerjaya. Ya, betul. Betul. Ni kalau boleh kongsikan, ada keluarga tak ke rumah? Kalau isteri ke apa ke? Ada. Diorang tak risau balik rumah ni apa? Sebab kita Masuk hutan contohnya, Yes, pukul 12 yes, malam, yes. balik rumah takut-takut benda tu Ada ikut. menumpang. Belum Numpang, kata orang. masuk rumah kan kita ada memang cuci kaki, baca dulu tunggu lepas tapi tu dah kita redas, kalau baru balik pergi ke rumah. hutan, pergi ke tempat yang keras kata orang, kita tak balik dulu. Ya. Kita lepak kedai kopi kedai dulu. kopi, minum-minum Dalam dulu. sejam, 2 jam. Memang macam tu. Sebab kita bawa tu bukan benda yang bersih tu. Bukan benda betul-betul. Takut dia ada ikut kita lah macam tu maksud dia. Tunggu dah sampai sejam. Okey, dah sejam setengah. Kita Kita balik rumah terus cuci mandi. kaki Tapi mandi. malam tadi tak ada pergi mana-mana kan? Tak ada Pagi ni fresh Pesanan kepada mereka di luar sana yang ingatkan mungkin anggapan mereka Seven Brothers dan 12 Adventures 12 ini adalah orang kata rekaan ataupun mencari populariti semata-mata. Apa pesanan kepada mereka di luar sana? Okay guys, bagi pesanan bagi korang semua, okay, bagi yang grup paranormal generasi yang sekarang, just apa yang positif, ambil positif, yang negatif, ketepikan, jadi tetap semangat, teguhkan hati, kukuhkan minat, Betul? tunjukkan yang kita ni buat dengan cara yang jujur. Betul. Dan saya pasti korang amalkan keselamatan kan? Yes. Ya, safety memang Itu yang pertama, yang utama tadi safety first lah. Safety first. Yes, Jadi betul.
minat itu yang paling penting. Tak kisahlah minat kita melancong ke. Kalau macam Nurul, dating. Itu minat dia. Kalau ada orang suka cari, bukan cari, merungkai. Suka mengkaji. Tak kisah. Yang penting safety first dan niat kita kena betul dan itu kita boleh jadikan konten. Kalau orang nak terima. Kalau tak apa. Terima kasih Seven Brothers. Terima kasih Ventures Tour Friendship bersama kami dalam Borak Teh Sipeng. Saja kacau gas. Jadi kita jumpa lagi untuk minggu akan datang dalam Borak Teh Sipeng, hari dan waktu yang sama, Jumaat, Sabtu, Ahad pukul berapa? Jam 7.30 pagi. Hingga 8.30 pagi di channel berapa? 122. TVS saja je nak test Nurul. Sebab rindu nanti Jumaat akan datang baru jumpa. Baiklah, sampai kita ketemu lagi untuk masa akan datang. Saya Ghazali. Saya Nur Ismail. Hanya dalam Borak Teh Sipeng. Bye. Bye.